Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa kali ini untuk belajar biologi tingkatan 4. Itu bidang pembelajaran kita kali ini ialah pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Ini merupakan bab yang terakhir dalam pelajaran anda semasa tingkatan 4. Tahniah ya. Kamu sudah habiskan 14 bab untuk tingkatan 4. Okey, untuk belajar biologi jangan lupa mesti ada nota, mesti ada kertas, ada pen untuk mencatat. Okey, kita teruskan pelajaran kita hari ini. Okey, tahukah anda apakah ciri-ciri anatomi sistem pembiakan manusia? Anatomi ini bermaksud rupa bentuk, morfologi untuk sesuatu organ di dalam sistem. Okey, standard kandungan pelajaran kita hari ini ialah sistem pembiakan manusia, iaitu mencirikan anatomi sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Adakah anda masih lagi ingat sistem pembiakan lelaki yang telah anda belajar semasa tingkatan 1? Okey, cuba lihat adakah ada perbezaan semasa anak-anak di tingkatan 1 dengan sekarang tingkatan 4? Sudah pasti ada beza sebab tingkatan 4 kandungan atau fakta biologi semakin banyak. Okey, kita tengok yang pertama, apakah struktur yang ada pada sistem pembiakan lelaki, iaitu zakar. Okey, perhatikan yang zakar ini adalah satu struktur yang kaya dengan tisu lembut, kaya dengan tisu lembut dan salur darah. Ia berfungsi untuk memancutkan sperma ke dalam faraj atau vagina. Okey, yang kedua ialah skrotum. Di mana skrotumnya anak-anak? Okey, skrotum ini merupakan kantung yang memegang dan melindungi testis. Manakala, cuba perhatikan ya, testis pula yang berada dalam skrotum ini adalah untuk berfungsi menghasilkan sperma atau sel gamet jantan dan juga hormon seks sekunder lelaki, iaitu testosteron. Ingat lagi testosteron? Yang ini anda sudah belajar dalam bab 12 dulu mengenai sistem endokrin. Dan pastikan, cuba anda lihat sekali lagi rajah itu, zakar, skrotum dan juga testis berada di luar badan. Okey, rasanya struktur yang keempat adalah tambahan. Dahulu anda tidak belajar mengenai kelenjar prostat. Di mana kedudukan kelenjar prostat? Okey, kelenjar prostat ini, sekali lagi ya, kita cuba ulang. Ini zakar, skrotum, testis, okey, kelenjar prostat. Sekarang kita nak pergi kepada yang seterusnya ialah vesikel semen. Vesikel semen ini merembeskan bendale jernih dan pekat yang membekalkan nutrien kepada sperma. Kena ingat ni, ya, dia membekalkan nutrien kepada sel sperma. Manakala duktus sperma atau dikenali juga sebagai vas deferens menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, di sini uretra ya. Okey, dan uretra bersama dengan uretra ini akan menyalurkan sperma yang terdapat pada kelenjar prostat tadi dan menyalurkan sperma dan air kencing keluar daripada badan lelaki. Okey, cuba yang seterusnya, ada tak label di situ? Tubule seminiferus. Tak ada kan? Yang ini kita akan belajar untuk standard pembelajaran kita yang kedua. Untuk tubule seminiferus dan juga epididymis.
di mana tubuh seminiferus berada di dalam skrotum. Iaitu tempat pembentukan sperma ataupun dikenali sebagai spermatogenesis. Ya, gitulah ya, bio memang banyak dengan istilah. Sebenarnya mudah. Ya, spermato ini bermakna sperma lah kan. Kalau untuk genesis ini bermakna pembentukan. Itu dia, itu term dalam biologi. Dan epididymis pula di mana? Okey, yang berwarna pink ini. Nanti kita akan belajar dalam untuk bab 15.1.2. Okey, iaitu epididymis ini akan menerima sperma dari tubuh seminiferus dan menghantar sperma ke kelenjar prostat setelah matang. Okey, untuk ingatan anak-anak semua, jangan terlalu banyak menghafal untuk biologi. Ya, anda perlu perhatikan rajah. Daripada rajah anda boleh membina sendiri ya, bagaimana strukturnya, bagaimana binaannya. Ya, saya bagi contoh ya. Misalnya ductus sperma. Jangan hafal menyalurkan sperma daripada testis ke uretra. You tengok ya, anak-anak tengok kepada binaan di mana kedudukan ductus sperma. Maknanya di sini ya, di testis ini penghasilan sperma, maknanya ductus sperma ini akan menyalurkan sperma dari testis kepada uretra. Macam tu ya. Okey. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita terus kepada uji minda. Belajar bio kalau banyak sangat terima fakta kan nanti terlupa. Ya. Uji minda yang pertama ialah terangkan kenapa ya skrotum berada di luar badan lelaki dan ia memberi kesan baik kepada proses pembentukan sperma. Jawapan pun dah ada di situ ya. Iaitu yang kita belajar tadi, iaitu ya, sperma berlaku dalam testis. Sperma berlaku dalam testis. Jadi apabila berada di luar badan, ya, di luar badan, mana suhunya lebih rendah daripada suhu badan. Semua tahu kan suhu badan kita 37 darjah Celsius. Manakala di luar adalah lebih rendah. Maka itu adalah baik untuk ya, pembentukan sperma. Jadi suhu yang rendah ini boleh menjamin penghasilan sperma yang sihat. Manakala suhu tinggi menjejaskan pembentukan sperma. Jadi kenapa ya kita ya tidak boleh memakai seluar yang ketat. Okey, kita teruskan. Soalan yang kedua, ya. Ini adalah rajah pandangan ya lateral ya seorang lelaki. Cuba perhatikan dan bandingkan dengan rajah tadi. Rajah tadi ialah pandangan hadapan ataupun pandangan ventral. Okey. Jadi tugasan soalan yang berikutnya ialah terangkan bagaimana teknik tersebut memberi kesan kepada proses pembentukan sperma dan proses persenyawaan. Okey, cuba perhatikan ya. Itu ductus sperma ataupun vas deferens. Ya, yang menghubungkan testis dengan ya prostat tadi. Okey, nampak dipotong, diikat, kemudian dipotong. Okey. Jadi, apakah nama teknik ini? Cuba fikirkan. Betul ya. Nama teknik ini ialah vasektomi. Vasektomi. Jadi ya, vasek ini adalah daripada perkataan vas deferens, iaitu nama lain bagi ductus sperma. Manakala tomi itu maknanya potong. Okey. Jadi apakah kesan daripada pemotongan ductus sperma ini? Jadi kita gunakan pengetahuan yang kita baru je belajar tadi ya kepada untuk menjawab soalan ini. Dapat tak? Cuba buat kerangka sekejap. Okey, bagus. Kita tengok ya, betul tak jawapan. Tadi soalan tadi cikgu dah bagi jawapan. Ya, kita nak tahu bagaimana cara jawab. Sekarang untuk yang ni fikirkan sendiri. Okey, kita terus kita check ya.
kesan ya kepada proses pembentukan sperma ialah ada tak? Cuba cek dengan jawapan awak. Okey. Iaitu proses pembentukan sperma dalam testis dapat berlaku. Yang kat sini ya, proses pembentukan sperma boleh berlaku di testis. Tetapi pemotongan duktus tadi telah menghalang sperma untuk disalurkan keluar dari testis. Maka persenyawaan tidak akan berlaku walaupun terdapat ovum. Walaupun terdapat ovum tetapi persenyawaan tidak berlaku. Ini adalah satu teknik yang digunakan untuk merancang keluarga secara biologi. Okey, kita teruskan pula untuk bagaimana sistem pembiakan perempuan. Seperti tadi juga, cuba anda ingatkan balik pelajaran tingkatan 1. Ada tak pertambahan struktur dalam pembiakan perempuan? Okey, pertama kita lihat dulu untuk organ sistem pembiakan yang penting iaitu ovari. Kita ada 2 ovari, iaitu ovari kiri dan ovari kanan. Okey. Ini nota catat ya. Okey. Ovari inilah sebenarnya tempat untuk menghasilkan ovum. Kadang-kadang dikenali juga sebagai sel telur. Dia merupakan sel gamet betina. Dan di sinilah berlakunya yang tadi penghasilan ovum yang dinamakan sebagai oogenesis. Oogenesis. Okey oogenesis. OOGE, okey. OOGENESIS. Okey Okey. Dan satu lagi peranan dia juga merupakan organ merupakan kelenjar endokrin yang mana anak-anak sudah belajar dalam bab 12, iaitu ianya merembeskan hormon seks sekunder perempuan iaitu estrogen dan progesteron. Jangan lupa fungsi untuk estrogen dan progesteron. Iaitu cuba ingat apa dia fungsinya? Estrogen adalah untuk membaiki dinding endometrium atau dinding uterus selepas berlakunya haid pada wanita. Dan progesteron pula ialah untuk mengekalkan ketebalan endometrium untuk bersedia bagi proses penempelan. Okey, kita tengok struktur yang kedua pula Okey, awak nak apa yang kedua? Cuba perhatikan. Okey, kita ambil tube fallopian. Tube fallopian merupakan saluran yang berotot nipis. Cuba perhatikan berotot nipis, betul tak kan? Dan yang menghubungkan ovari dengan uterus. Ovari dengan uterus. Dan tindakan jika kita perhatikan tube fallopian ini dia merupakan seperti satu tube maknanya ada rongga, dan di dindingnya itu ada silia. Ada silia dan otot ini boleh mengecut dan mengendur secara peristalsis. Jadi tindakan inilah yang membenarkan atau membantu pergerakan oosit sekunder atau embrio ke uterus. Apa pula oosit sekunder? Atau lebih mudah untuk peringkat awal ini,
Oosit sekunder ini adalah salah satu peringkat dalam pembentukan ovum. Sabar, nanti ya pelajaran kita selepas ini untuk siri yang kedua kita akan berkenalan pula apa sebenarnya oosit sekunder. Jadi ya dalam tube fallopian ini pergerakan ya di sinilah akan berlaku proses persenyawaan antara ovum dengan sperma dan terbentuknya zygote, dan di situlah pergerakannya. Embrio di sini maknanya peringkat embrio yang awal, iaitu selepas zygote ianya membahagi kepada 2 sel, 4 sel dan seterusnya. Okey, jadi pergerakan ini dibantu dengan proses peristalsis. Okey. Kita teruskan uterus pula ya. Okey. Uterus. Atau kita selalu mengenalinya sebagai rahim. Okey nah. Kalau perhatikan pada wanita itu rupanya uterus ni kecil saja. Ya, cikgu tunjukkan ya. Ini je saiz untuk uterus kita bagi wanita. Kecil kan? Tapi bila wanita itu hamil, dia boleh menjadi begitu besar. Kenapa? Nanti kita akan belajar ya. Sabar untuk siri yang berikutnya. Okey, ya. Uterus adalah organ berongga dan berotot. Boleh perhatikan di situ ya. Berongga dan berotot. Berdinding tebal yang berfungsi sebagai tempat embrio menempel dan berkembang. Iaitu penempelan ini akan berlaku di sini. Okey, di sini saya guna ya. Okey, di sini, sini dan di sini. Ini ialah untuk penempelan yang normal. Pernah tak anak-anak mendengar kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik? Itu pernah dengar kan? Maknanya penempelan itu tidak berlaku di uterus, tetapi ianya berlaku di tube fallopian. Ada juga kata, penempelan luar rahim mana berlaku kat perut. Tak, ya. Mana boleh penempelan berlaku kat perut, kat luar daripada sistem pembiakan. Dia mesti berlaku pada organ-organ dalam sistem pembiakan, iaitu tube fallopian. Okey, faham? Okey, ya. Sekarang dinding uterus ini dilapisi oleh tisu endometrium. Tisu endometrium bermukus dan kaya dengan salur darah yang membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Jadi itulah kejayaan dalam proses kehamilan adalah bergantung kepada tisu endometrium, kerana dia banyak salur darah yang boleh membekalkan nutrien, keperluan penting kepada embrio dan fetus, nutrien dan oksigen. Kegagalan endometrium ini tebal sepanjang proses kehamilan boleh menyebabkan keguguran. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah laluan untuk iaitu faraj dan yang dikenali juga sebagai vagina. Okey. Dan faraj ini adalah merupakan laluan untuk sperma memasuki cervix dan seterusnya ke uterus di sini, di mana berjuta-juta sperma akan ada di sini dan untuk masuk ke dalam uterus melalui cervix dan yang kedua, dan ia juga merupakan laluan bagi darah haid dan juga laluan bagi kelahiran bayi. Dan kamu dah belajar untuk masa menengah rendah, salah satu daripada teknik pencegahan kehamilan ialah diletakkan diaphragm di sini. Di mana tu?
di cervix. Itu adalah satu cara untuk menghalang kemasukan sperma ke dalam uterus dan berenang ke tube fallopian untuk berlaku proses persenyawaan. Okey, boleh faham ke anak-anak? Begitulah biologi, ya. Anda kena mengulang, ya, membuat nota sendiri, buat catatan, dan jangan lupa untuk membuat latihan, sebab melalui latihan barulah kita boleh tahu kita ni faham ke tidak, kita boleh betulkan yang silap. Ingat, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey. Apa ni, kita tambah sedikit fakta biologi pada diri kita. Ni binaan, binaan untuk sistem pembiakan wanita juga, perempuan juga ni. Tapi cikgu ambil sebahagian. Cikgu nak fokuskan di sini. Nampak cantik macam bunga, kan? Ini ialah fibria yang terdapat pada hujung uterus, bersambung dengan ovary. Tengok hujung tube fallopian yang terdapat beberapa unjuran seperti jejari. Tadi cikgu kata seperti bunga, kan, yang mengelilingi ovari, mengelilingi ovari. Jadi fungsinya ialah untuk membantu pergerakan ovum, iaitu asid sekunder ke tube fallopian. Semua anak-anak tahu, kan, dalam ovari tadi berlaku pembentukan ovum. Jadi apabila ovum ni matang ataupun kita panggil sebagai asid sekunder, dia masuk dan disambut oleh fibria untuk terus masuk ke dalam uterus. Begitulah sistematiknya, begitu sistematiknya organ-organ yang terdapat dalam sistem pembiakan wanita dan juga lelaki. Okey, rasanya kita tamatlah kita punya pelajaran kita hari ini. Ingat pesan cikgu. Tadi cikgu dah sebut, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Maknanya betulkan yang silap dan kita biasakanlah yang betul itu. Dan ingat, yang kedua, murid yang cemerlang adalah murid yang berdisiplin. Ada jadual belajar di rumah, di rumah ataupun di sekolah untuk anda menjadi pelajar yang cemerlang dan kebanggaan ibu dan ayah serta sekolah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.